ada soalan sekitar apa saya sebut ketuhanan. Saya nak jelaskan apa dia akidah ahli sunnah wal jamaah, apa sebenarnya kita nak dapat dengan ahli sunnah wal jamaah tu. Nak dapat tu yang ada perjalanan kita, ada tauhid, ada fiqh, ada tasawuf. Pasal apa tasawuf? Tasawuf ni nak istilahnya macam mana nak praktikkan ilmu tauhid yang kita belajar dengan fiqh kita yang kita duk buat harian ni. Gitu juga amalan harian ni, macam mana istilah nak tatbikkan supaya tauhid ni yang dalam hati ni sentiasa bertauhid. Pasal tauhid dia di hati, dia 24 hours non-stop. Fiqh dia ada stop, ada certain time, dia muakkad, dia muqayyad, dia berwaktu, ada masa dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Luqmanul Hakim bin Muhammad Syabuddin dengan nombor metrik 059868. InsyaAllah pada hari ini kumpulan kami akan menceritakan serba sedikit mengenai akidah ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah wal Maturidiyah berdasarkan video YouTube Ustaz Ahmad Rozaini. Sebelum kita lanjut ke isi yang seterusnya, terlebih dahulu saya ingin menjelaskan sedikit mengenai apa itu ahli sunnah wal jamaah supaya mudah untuk kita fahami perbincangan pada hari ini. Ahlu al-sunnah wal jamaah atau lebih sering disingkatkan sebagai ahli sunnah atau sunni, iaitu aliran agama Islam paling utama di dunia. Ahli sunnah ialah mereka yang sentiasa tegak di atas Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis yang sahih dengan pemahaman para sahabat, tabi'in dan tabi' tabi'in. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti sunnah dan berpegang teguh dalam semua perkara yang berasal dari Rasulullah SAW dan juga para sahabat baginda. Kelompok ini muncul di zaman mutakallimin, zaman di mana para ahli kalam melalui ranjau perdebatan yang cukup dalam dan parah dalam masalah akidah dan cabang-cabangnya. Ia muncul sebagai reaksi iaitu tindak balas kepada pendapat-pendapat yang diketengahkan oleh kelompok Mu'tazilah dan Jabariyah mengenai persoalan qada dan qadar, yakni persoalan mengenai kehendak dan perbuatan manusia dan beberapa persoalan akidah yang lainnya. Wa inna hadhihi al-ummata sataftariqu ala 73 millatan ya'ni al-ahwa' kullaha fi an-nar illa wahidatan wa hiya al-jama'ah. Maksudnya, dan sesungguhnya umat ini akan berpecah kepada 73 golongan, yakni mengikut hawa nafsu, semuanya di dalam neraka kecuali satu, iaitu al-jama'ah. Riwayat Ibnu Majah. Namun begitu, pada hakikatnya berapa ramai daripada umat Islam termasuklah mereka yang mengaku sebagai ahlu sunnah wal jamaah sendiri, sedangkan tidak pernah mengambil tahu apa-apa tentang kelompok ini, termasuklah sejarah ringkas mengenainya. Sebentar tadi sahabat saya sudah pun menceritakan serba sedikit tentang apakah itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan siapakah pengasas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi bagaimana pula dengan fahaman dan pegangan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini? Jadi di sini kami sebutkan 3 perkara sahaja. Yang pertamanya ialah percaya bahawa Allah tidak berhajat kepada makhluk, yakni qiyamuhu binafsihi. Allah tidak berhajat kepada sesuatu. Beriman kepada Allah Ta'ala adalah meyakini bahawa Allah tidak berhajat, iaitu tidak memerlukan kepada sesuatu pun selainnya. Sebaliknya, segala makhluk adalah sebetulnya berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Fatir yang berbunyi, Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Maksudnya, wahai umat manusia, kamulah yang sentiasa berhajat kepada Allah Ta'ala dalam segala perkara, sedang Allah dialah sahaja yang maha kaya, tidak berhajat kepada sesuatu pun lagi maha terpuji. Bila sebut Allah maha kaya, maksudnya Allah tidak berhajat kepada sesuatu pun. Bila sebut manusia kaya, maksudnya manusia mempunyai kaya. Adapun Allah bukan kaya dengan memiliki harta, kerana maksud maha kaya Allah itu adalah tidak berhajat kepada makhluk. Dan firman Allah Ta'ala lagi dalam surah Al-Ankabut ayat 6 yang berbunyi, Inna Allah la ghaniyyun 'anil 'alamin
yang bermaksud sesungguhnya Allah yang Maha Kaya tidak berhajat kepada sesuatu pun daripada sekalian alam. Apabila kita mengatakan Allah Ta'ala berhajat kepada makhluk yang diciptakannya, maka nescaya lemahlah Allah Ta'ala. Ini adalah kerana setiap sesuatu yang berhajat kepada sesuatu yang lain, pasti ia tidak sempurna. Mustahil Allah Ta'ala berhajat kepada makhluk-makhluknya. Bahkan segala makhluk yang diciptakannya adalah sebenarnya berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, poin yang seterusnya pula ialah mengetahui hakikat kewujudan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Antara sifat-sifat Allah ialah Allah itu wujud. Adanya Allah itu bukan kerana ada yang mengadakan atau menciptakan, tetapi Allah itu ada dengan zatnya sendiri. Sifat mustahil baginya adalah adamu, yang bererti tidak ada. Untuk itulah kita tidak boleh meragukan atau mempertanyakan keberadaannya. Keimanan adalah kunci utama bagi seseorang Muslim untuk dapat berfikir dengan akal yang sihat bahawa alam semesta beserta isinya ada kerana Allah yang menciptakannya. Jika kita perhatikan, maka dari mana alam semesta itu berasal? Siapakah dia yang maha kuasa dan maha agung itu? Dialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha suci dan maha tinggi. Dialah yang mengadakan segala sesuatu di alam ini, termasuk diri kita. Tentu kita boleh berfikir bahawa semua yang ada pasti ada yang menciptakan, iaitu Tuhan yang Maha Kuasa, yakni Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kesimpulannya, kepercayaan wujud atau tidak wujudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala bergantung pada manusia itu sendiri. Sama ada dia boleh menggunakan akal sihatnya dengan meyakinkan dirinya sendiri bahawa adanya alam beserta-serta isinya sebagai bukti wujudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fahaman dan pegangan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ketiga ialah tidak pernah berpaling hati pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hati yang bersih memiliki tanda-tanda berikut. Tidak mencintai dunia secara berlebihan sehingga lupakan akhirat. Tidak tertipu dengan nikmat kelebihan yang ada pada diri. Sentiasa bersedia meninggalkan dunia. Ali bin Abi Talib berkata, dunia itu akan pergi menjauh sedangkan akhirat akan mendekat. Dunia dan akhirat tersebut memiliki anak. Jadilah anak akhirat dan janganlah kalian menjadi anak dunia. Hari ini di dunia adalah hari beramal dan bukanlah hari perhitungan. Sedangkan esok di akhirat adalah hari perhitungan dan bukan hari beramal. Riwayat Bukhari. Seterusnya sentiasa mencari redha Allah. Yang terakhir ialah sentiasa bersungguh-sungguh dalam menjauhi kemaksiatan. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 69 yang bermaksud, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keredaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar berserta orang-orang yang berbuat baik. Antara kaedah yang terbaik untuk seseorang itu berubah menjadi seorang yang berakhlak mulia ialah memperbanyakkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya sentiasa dipelihara daripada akhlak yang buruk. Oleh sebab itu Nabi Muhammad SAW selalu berdoa kepada Allah dengan doa berikut yang bermaksud, Ya Allah, sesungguhnya aku mohon berlindung denganmu daripada segala kemungkaran akhlak, amalan dan nafsu. Riwayat At-Tirmizi. Usaha untuk menjadi baik dan berakhlak, akidah dan doa saja tidak cukup untuk mengubah seseorang menjadi baik selagi ia tidak disusuli dengan usaha yang kuat. Oleh itu, berusahalah melawan hawa nafsu sangat perlu kerana titik mulanya adalah di situ. InsyaAllah pada kali ini saya akan menyambung perbincangan berkaitan dengan Tauhid menurut Ahli Sufi. Okey, baik. Ahli Sufi yang mengikut landasan syarak adalah termasuk dalam golongan Ahli Sunnah wal Jamaah. Ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Al-Qahir Al-Baghdadi yang menggolongkan Ahli Sufi ini sebagai golongan ke-6 yang diiktiraf sebagai Ahli Sunnah wal Jamaah. Hal ini dikukuhkan lagi dengan kenyataan Imam Abdul Muzaffar Al-Asfayani. Menurut beliau, antara kelebihan Ahli Sunnah wal Jamaah berbanding aliran lain adalah wujudnya ilmu tasawuf yang jernih, yang bersih daripada sebaran unsur bid'ah. Selain itu, beliau juga menyebutkan bahawa Abdul Rahman As-Sulami, seorang tokoh sufi yang telah menghimpunkan biografi hampir 1000 ahli sufi, ucapan isyarat kesufan mereka yang mana menurut beliau adalah bersih daripada bid'ah,
seumpama Qadariyah, Rafidah dan Khawarij. Seterusnya akidah ahli sufi, yakni sunnah wal jamaah. Secara umumnya ahli sufi ini bersepakat menegaskan bahawa yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Esa. Yang kedua, bersifat dengan sifat-sifat yang disifatkannya sendiri. Yang ketiga, kalam Allah itu adalah qadim. Yang keempat adalah beriman sepenuhnya dengan apa yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Al-Hadis berkenaan dengan perkara-perkara gaib. Yang kelima, iman itu adalah gabungan kata-kata, amalan dan i'tiqad. Barang siapa yang meninggalkan amalan adalah fasik. Yang keenam adalah iman boleh bertambah dengan amalan ketaatan dan berkurang dengan perbuatan maksiat. Selain itu, Abu Sa'ad Al-Kharraj, seorang ahli sufi abad ketiga Hijrah, menyebutkan akidah golongan sufi dengan katanya, adapun fardu yang wajib ialah engkau beriman kepada Allah, engkau mengetahui, mengaku dan menyaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, bahawasanya dialah yang awal dan yang terakhir, yang zahir dan yang batin, pencipta, pembentuk rupa, pemberi rezeki, dia yang menghidupkan dan mematikan, yang kepadanya kembali segala sesuatu. Bahawasanya Muhammad itu adalah hamba Allah dan Rasulnya. Baginda telah membawa risalah kebenaran daripada Tuhan yang Maha Benar. Bahawasanya sekalian Nabi itu adalah benar dan dengan kebenaranlah mereka telah menyampaikan risalah, dan mereka juga telah berusaha dengan sekuat tenaga mereka untuk menyampaikan nasihat. Bahawasanya syurga itu adalah benar dan kebangkitan itu juga benar. Semua perkara terserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dialah yang mengampunkan sesiapa yang disukainya dan menyiksa sesiapa yang disukainya. Okey, selain itu hendaklah semua yang disebutkan di sini menjadi i'tiqad secara zahir dengan diucapkan oleh lidah tanpa syarat dan ragu-ragu lagi. Manakala hati pula menerimanya dengan tenang, tidak meragui segala apa yang telah engkau percaya dengan batin dan mengaku dengan lisan. Juga tidak boleh engkau menentang segala pengajaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti meragui apa yang ditunjukkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh juga menyimpang daripada jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan jalan para sahabat baginda serta para iman yang mendapat petunjuk daripadanya. Ini kerana mereka itu merupakan cermin dan contoh tauladan bagi orang ramai selepas mereka daripada golongan yang mendapat hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian hendaklah menjadi pengikut para tabi'in, kemudiannya para ulama setiap zaman, dengan menghimpunkan diri dan mengikut jamaah kaum muslimin, bertindak sepenuh ikhlas hanya kerana Allah semata-mata, tidak kerana sebab-sebab yang lain, supaya dengan itu menjadi sempurna keislaman, keimanan dan ketauhidanmu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Kalabazi yang merupakan seorang tokoh sufi yang terkenal telah menulis sebuah kitab bagi memahami mazhab ahli sufi pada 3 kurun pertama Hijri. Menurut buku karangan beliau, para ulama bersepakat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Esa yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon hajat, sedia ada, Maha mengetahui, Maha berkuasa, Maha hidup, Maha mendengar, disifatkan dengan segala yang disifatkan olehnya sendiri daripada sifat-sifatnya, dan dinamakan dengan segala yang dinamakan olehnya sendiri. Al-Qushairi menjelaskan akidah ahli sufi dengan menyatakan bahawa, ketahuilah olehmu, semoga Allah merahmatimu, bahawasanya dalam kalangan para syekh golongan ahli sufi membina pegangan mereka dengan usul yang sahih dalam hal-hal tauhid. Mereka menjaga pegangan akidah mereka daripada tersentuh sedikit pun dengan unsur-unsur yang bid'ah. Mereka menerima dan patuh perkara yang diambil daripada golongan salaf dan ahli sunnah berhubung tauhid. Hasan al-Busyanji mendefinisikan tauhid sebagai hakikat
bagi mengetahui dan mengenalinya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Beliau menegaskan bahawa awal-awal iman didasarkan kepada akhirnya melalui perjanjian iman yang dikenali sebagai syahadah, yakni tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan Islam itu didasarkan kepada mendirikan syariat dengan ikhlas. Hal tersebut bertepatan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Yang bermaksud, padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan ibadat kepadanya, lagi tetap teguh di atas tauhid, dan supaya mereka mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat. Dan demikian itulah agama yang benar. Jika diteliti daripada huraian para ulama sufi ini, maka kita akan dapati intipati pada kalam yang panjang lebar ini terhimpun pada satu surah, yaitu surah Al-Ikhlas. Itulah dasar utama tauhid bagi umat Islam yang wajar dihayati. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah Al-Ikhlas, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku ialah Allah Subhanahu wa taala yang esa, menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat. Ia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada siapapun yang serupa dengannya. Menurut almarhum Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili menyatakan bahawa segala hal yang ditetapkan dalam surah ini, yakni surah Al-Ikhlas, merupakan penetapan akidah Islam yang berdiri tegak di atas tauhid, tanzih dan takdis, yaitu penyucian. Segala hal yang dinafikan di dalam surah ini ialah bertujuan sebagai bantahan kepada orang-orang yang memiliki akidah yang sesat, seperti kaum-kaum yang menyembah berhala dengan mengatakan bahawa terdapat dua Tuhan di alam ini. Semoga penjelasan ini memberikan kita kefahaman kepada kita dan mendekatkan diri kita kepada Allah melalui pendekatan akidah yang sahih di sisi ahli sunnah wal jamaah, dan menghindarkan diri kita daripada kefahaman yang menyeleweng yang mempergunakan nama tasawuf. Dan saya akan menerangkan kepada anda tentang formula untuk kita selamat daripada pencanggahan akidah. Kami mengambil pendekatan ini kerana kami melihat betapa banyaknya pencanggahan akidah yang berlaku di akhir zaman ini. Sebagaimana kita maklum, akhir zaman ini merupakan zaman yang paling mencabar dan disebut-sebut sebagai zaman fitnah. Oleh sebab itu munculnya banyak akidah yang tidak betul yang akhirnya menyebabkan ramai manusia pening dan terjerumus ke dalam akidah yang salah. Dan mereka juga akan was-was tentang akidah manakah yang betul dan akidah manakah yang seharusnya mereka ikuti. Oleh kerana itu, berdasarkan daripada kajian yang kami lakukan terhadap video oleh Tuan Guru Ahmad Rozaini, kami simpulkan bahawa ulama telah menghidangkan dua formula kepada kita untuk kita selamat di akhir zaman nanti. Baiklah, namun begitu, pasti akan timbul persoalan pada sebahagian golongan ataupun pada diri kita sendiri. Mengapakah kita perlu mengikuti ulama sedangkan adanya Nabi Muhammad SAW yang boleh kita ikuti secara langsung? Baiklah, yang pertama sekali, kita haruslah tahu bahawasanya kita tidak dapat memahami Al-Quran dan hadis tanpa bantuan dan pertolongan daripada ulama itu sendiri. Hal ini kerana ulama merupakan warasatul anbiya, iaitu pewaris para nabi, dan ulama juga telah menelaah banyak kitab dan lebih memahami konteks hadis dan Al-Quran itu berbanding dengan kita. Dan ulama juga menjadikan formula ini sebenarnya kerana ulama sayang kepada kita dan mereka tidak ingin kita terjerumus ke dalam lembah kesesatan akibat daripada terpesong ke dalam akidah yang salah. Baiklah, sebelum kita masuk kepada formula,
perkara yang paling utama yang perlu kita ketahui dan perlu kita semai di dalam jiwa kita ialah kita haruslah meyakini bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala sahajalah Tuhan, ilah dan mempunyai sifat-sifat ketuhanan yang tiada lain selainnya. Dengan memahami perkara ini, ianya akan memudahkan kita untuk memahami dua konsep yang diberikan oleh ulama, iaitu al-istidna'u ilaihi an kulli ma siwah wal iftiqar kullu ma ahadu ilaih. Apakah maksudnya? Iaitu yang pertama, Allah mestilah tidak berhajat kepada apa-apa makhluk sekalipun. Dan yang kedua, makhluk sentiasa berhajat kepada Allah SWT. Dan di antara ciri besar makhluk itu ialah kita sentiasa berhajat kepada Allah SWT, sebagaimana firman Allah SWT di dalam surah Al-Fatir ayat yang ke-15, iaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Iaitu, wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah, dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu dan maha terpuji. Di sini, di ayat ini menunjukkan bahawasanya Allah tidak memerlukan kepada kita sekalipun. Malahan kitalah yang sentiasa ataupun terus menerus berhajat kepada Allah SWT. Sebenarnya dengan memahami formula ini, kita sepatutnya sedar bahawasanya tiada apa yang berada di sisi kita merupakan hak milik kita. Malahan ianya merupakan hak Allah SWT yang dikurniakan kepada kita melalui rahmatnya. Oleh itu, kita sama sekali tidak layak dipuji, dan sepatutnya kita kembalikan segala pujian yang diberikan kepada kita kepada Allah SWT dengan mengucapkan haza min fadli rabbi, iaitu ini merupakan kelebihan ataupun rahmat daripada Tuhanku. Namun apakah yang dimaksudkan dengan pujian itu? Pujian dari takrifnya ialah al-sana'u bil jamil ala jamil bil ikhtiyar ala jihati ta'zim, iaitu satu bentuk pujian ataupun percakapan yang baik dengan kita mempunyai pilihan untuk membesarkan. Maksudnya puji ini mestilah datang daripada dalam hati kita, bukanlah paksaan, bukanlah dibuat-buat ataupun bukanlah kita dipaksa oleh orang lain. Dan pujian itu haruslah kita membesarkan, dan yang selayaknya untuk kita besarkan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, sentiasalah kita memuji dan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala serta membesarkan Allah di mana-mana sahaja dan pada bila-bila masa sahaja, kerana ia akan menguatkan lagi akidah kita serta akan menyelamatkan kita dari kekufuran terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, penting juga untuk kita mengetahui bahagian puji itu sendiri. Sebenarnya puji ini terbahagi kepada 4 bahagian, iaitu yang pertama ialah puji Allah Subhanahu Wa Taala untuk hamba-Nya. Yang kedua ialah puji Allah Subhanahu Wa Taala untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga ialah puji hamba untuk hamba, dan yang keempat ialah puji hamba untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, kesemua bentuk pujian ini seharusnya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan memahami perkara ini, barulah kita mengetahui bahawasanya kita seharusnya memuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara yang betul dan tepat agar perbuatan kita ini tidak menjadi sia-sia. Tuan Guru Ahmad Rozaini juga menyatakan bahawa kayu ukur bagi mengukur kebenaran tauhid dalam diri kita ni adalah ketika mana kita dipuji, kita merasa bangga dan suka serta tidak menyandarkannya kepada pemilik segala pujian tersebut, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika itu sebenarnya tauhid dalam diri kita ni belum betul lagi. Kita juga perlu yakin dan rasa pada dalam diri kita ini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu sempurna dan makhluk tidak sempurna. Bahkan jika makhluk itu sempurna, ianya adalah zat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kerana kita sangat-sangat berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah langsung tidak berhajat kepada kita. Allah juga melimpahkan kurniaan kepada kita daripada nikmat yang diberikan seperti isteri, keluarga, anak-anak, rumah dan lain-lain. Oleh sebab itu, kita seharusnya mempelajari ilmu tauhid ini kerana kita perlu ada latihan ilmu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita dapat memahami dengan sebetul-betulnya akidah tauhid yang sebenar. Dan juga latihan ilmu ini sepatutnya dipraktikkan pada setiap hari, bukan hanya mencukupi dengan hanya mempelajari sahaja.
kerana ianya merupakan satu perkara yang perlu sentiasa kita jaga dan kuatkan agar tidak jatuh ke dalam godaan dan tipu daya syaitan. Kemudian, Tuan Guru Ahmad Rozaini juga menceritakan sedikit bab berkaitan nubuah, iaitu kenabian. Hal ini kerana kita perlu memahami bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sahajalah yang berhak memilih nabi dan rasul daripada kalangan manusia yang diingininya. Dan yang paling utama bagi kita iaitu umat akhir zaman ialah dengan mengenali dan mencintai Nabi akhir zaman yang mulia iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyakkan bersalawat kepada baginda serta mempertahankan nama baginda sekiranya ada pihak yang cuba memburukkannya. Sebagaimana yang kita lihat pada zaman ini, golongan etis dan orientalis yang cuba untuk memburukkan baginda dengan sifat yang buruk seperti sifat-sifat orang yang gila seks, suka berperang dan orang gila. Sangat-sangat buruk perangai dan kelakuan mereka ini dengan mendatangkan tuduhan tanpa sebarang dalil atau rujukan yang kukuh. Malahan mereka hanya membaca dengan sedikit berkaitan sirah Nabi, lantas mendatangkan pandangan yang buruk mengikut nafsu mereka sendiri. Oleh itu kita perlulah berasa marah dan mempertahankan maruah Nabi kita iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepenuh hati agar tidak dapat diperlakukan sewenang-wenangnya oleh puak-puak tersebut. Tuntasnya, marilah kita semua sebagai umat Islam pada hari ini kembali kepada ajaran dan akidah yang sebenar serta mengajak keluarga serta masyarakat di sekeliling kita yang terleka dan terpesong kepada ajaran yang salah supaya mendalami ilmu berkaitan dengan tauhid ini sekaligus mendapatkan formula-formula yang betul melalui ulama yang mukhtabar agar mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya kita juga mestilah memelihara dan menjaga imej Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepenuh hati kita, iaitu kita dengan menunjukkan bukti kasih sayang kita terhadap baginda dengan memperbanyakkan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.